A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, tuan pengurusi surau, tuan imam, barisan jawatankuasa surau, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Hari ini yang tajuk yang dah dibagikan adalah perjalanan mengisi kebertanggungjawaban. Ini tajuk ni memang selera penganjur lah ya. Lepas tu pandailah pencamah nak bawa channel tu. Macam tu lah ya kan. Tu okey tu, ada tajuk kan. Ada saya yang paling susah sekali tajuk bebas. Satu lagi susah. Dia terpulang kat ustaz bawa tajuk apa lagi. Payah kan. Ada satu tajuk andai ku tahu je. Lepas tu pandai-pandai lah bawa kan. Jadi hari ni perjalanan mengisi kebertanggungjawaban. Hidup kita ni satu perjalanan. Hidup kita ni satu perjalanan. Perjalanan yang terpulang lah kat kita. Kalau kita rasa dunia ni seronok, kita rasa macam panjang kan. Itu sebab dalam kitab Minhajul Abidin tu kan, macam manakah Allah Ta'ala melarang kita ni semua panjang cita-cita. Panjang cita-cita. Kita ramah kan, kita ramah panjang cita-cita tu maksudnya pergi tempah baju nak raya. Tempah baju, tak salah tempah baju tu. Tapi dia dah cakap lah, ini pagi raya yang buntang tengok aku pakai baju ni kata. Soalannya confirm ke hidup lagi pagi raya tu? Tu soalan dia. Tu sebabnya kalau kita tempah baju pun ayat yang paling baik sekali, ya Allah kalau ada kebaikannya ya Allah sampai aku pakai baju ni pagi raya, macam tu lah ayat dia. Nabi pernah ambil satu ranting kayu, Nabi lukis dekat tanah tu, dekat pasir tu, Nabi buat satu garisan panjang je. Kemudian dekat garisan tu Nabi buat satu petak, tergantung petak tu, kecil petak tu, tergantung dekat garisan tu. Dalam petak tu pula Nabi cakar-cakarkan dalam tu. Sahabat tanya, apa yang kau lukis tu ya Rasulullah? Maka Nabi beritahu garisan tu macam tu lah cita-cita manusia, panjang. Nak itu, nak ini, kau tengoklah tahun depan dan baik rumah macam mana, kau tengoklah kereta dan tukar macam mana, macam-macam cita-cita dia panjang. Tetapi yang 4 segi kecil tu sebenarnya takat tu je umur kita, setakat tu je. Tu yang tadi imam doa tu kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban kan, berkatilah aku dalam Rajab dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah aku dalam Ramadan. Tu harapan kita kan. Dan ayatnya andainya ini Ramadan yang terakhir, nampak kan? Tapi itulah kita orang Arab, dia dah mula masuk Rejab ni beria dia puasa, dah beria dia cari baju-baju nak puasa, bukan baju raya, baju nak puasa. Makna masuk je Rejab dah terbayang Ramadan, masuk Rejab dah terbayang Ramadan. Orang Putrajaya lain, belum Rejab dah terbayang Syawal, lagi jauh. Dia lagi jauh macam tu. Dia dah fikir dah bulan 1 itu dah fikir dah, nanti kan tak sampai tampah lah, itulah kan, banyak lah, itulah inilah kan, macam-macam lah. Tapi apapun perjalanan mengisi kebertanggungjawaban ni, setiap manusia yang diciptakan oleh Allah ni mempunyai tanggungjawab dan peranan masing-masing kan. Kalau tidak kan, kalau kita tak ada tanggungjawab, kalau kita tak jalan tanggungjawab, apa beza kita dengan makhluk Allah yang lain? Apa beza Tu sebab Buya Hamka kata, hidup kalau sekadar hidup, babi di hutan pun hidup kata. Kerja kalau sekadar kerja, kera di hutan pun bekerja. Tak yo pula kan. Apa beza kita dengan babi hutan tu dengan kera tu? Beza kita ada tanggungjawab. Babi tu tak ada kira dah, janji betina di balon kan. Apa pun dia sandal, kita ni manusia. Tu sebab Nabi sebut dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Sebab apa? Ada 4 aturan. Bagi pada orang beriman,
Penjara, ni tak boleh, tu tak boleh, ni tak boleh, ni jangan, ni jangan, ni jangan. Macam tu, penjara. Macam kayak penjara lah, duduk, mana boleh keluar sesuka hati, duduk dalam bilik dia, ada time dia kena buat kerja. Makan, apa yang dia hidang tu lah kau makan. Mana ada banduan tu boleh cakap, bang, kalau boleh hari ni si ayam, kopak tau. Nak pijak agak pegawai tu buat lah, tak apek tau, kan? Macam tu lah. Jadi, kita ni semua ada tanggungjawab masing-masing, terpulanglah kepada makhluknya untuk melaksanakannya. Manusia merupakan salah satu makhluk diciptakan Allah, yang mana Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun, kan? Yang tidak ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk mengabdikan diri, kan? Makna beribadah kepada Allah. Hidup kita ni kalau kita tak jadikan ibadah, rugi kita. Tu sebab Nabi kena umat dia. Nabi kena umat dia, ya Allah, umat aku ni janganlah kau bagi umur perpanjang, ya Allah. Tu Nabi. Sebab apa Nabi tak minta umur perpanjang? Sebab Nabi sayang kat kita. Macam mana lah sayang minta umur jangan panjang pula, supaya kita boleh bajet lebih kurang umur berapa. Umur 50 dah sampai ada surau Ar-Radah ni. Kan 50 sampai ada dah. Sebab dia tahu tak lama dah ni. Kan walaupun dia tak cakap. Kan? Iya. Kalau umur kita panjang 950 tahun macam umat Nabi Nuh, agak-agak apa? Kosong surau ni. Silap-silap yang pasang kamera ni, dia yang on, start dah habis kan, tolong tekan off, dia pun balik. Macam tu lah kira kan. Kan? Sebab umur kita tak panjang. Nabi kata supaya kita boleh bajet-bajet. Sebab Nabi sayang kita tu, sebab Nabi bagi, minta umur umat aku ni jangan panjang-panjang. Rupanya ada kelebihan lah. Bila umur tak panjang, amalan kita sikit, gandaan pahala dia besar. Macam tu pula. Itu sebab dia bagi macam-macam kelebihan. Bulan Rajab, bulan Syakban, bulan Ramadan, kan? Syawal lagi bagi. Semua setiap bulan ada keistimewaan ibadah yang kita boleh buat, kan? Cuma tinggal lagi kadang-kadang kita lekor, kan? Bergaduh-gaduh, lekor bergaduh. Ni puasa ni tak ada lah, puasa macam ni lah, bergaduh. Sudah langsung tak puasa. Bergaduh dah, boleh puasa ke tak puasa, langsung tak puasa. Kan? Nak puasa jelah, kan? Malam nisfu Syakban bergaduh, baca Yasin 3 kali, bergaduh. Pahala baca Yasin 3 kali, Nabi tak ajar pun, kan? Simple ya. Nabi kata malam nisfu Syakban hidupkan dengan amal ibadah. Kau nak baca Yasin boleh, cuma jangan diwajibkan, tu saja. Kan malam ni kita buat baca Yasin 3 kali, siapa nak join lah, kan? Tak mampu baca 3 kali, baca sekali. Kau mampu baca satu Quran, baca satu Quran. Satu kali Yasin pun tak payah dah Ustaz. Yasin Sadaqallahul Azim boleh. Tapi berhentilah jadi orang pemalih nak oyang macam tu, kan? Macam tu. Puasa, sedekah, buat apa yang kita boleh buat. Dan tanggungjawab peranan manusia ni terbahagi kepada, apakah dia? Pertama, tanggungjawab kita kepada Allah. Ada tanggungjawab kita kepada Allah. Kedua, tanggungjawab kita kepada masyarakat dan juga kepada agama. Tanggungjawab kepada suami dan kepada isteri, dan begitulah sebaliknya kekeluargaan. Begitu juga tanggungjawab anak terhadap orang tuanya, dan begitu juga tanggungjawab kepada diri sendiri. Tanggungjawab kepada Allah, mestilah sentiasa mentaati perintah Allah. Hidup ni kena sabar. Sabar tu ada 3. Pertama, sabar untuk taat perintah Allah. Bukan senang. Bangun pagi, tidur sadap pagi tadi. Saya malam tadi ceramah di Puncak Alam. Malam tadi pilih tak apalah, kangkok balik Seremban kan jauh, tidurlah kat Shah Alam. Tidur kat Shah Alam, ambil hotel sadap. Tapi kena gerak awal, kan? Kena gerak awal. Kalau layan, kalau tak sabar lah melayan sadap tidur tu, minta maaf kepada jawatan kuasa surau, tak dapat datang hal ni, ada urusan yang tak dapat dia elak, kan? Membutuh, kan? Apa urusan ni? Contohlah, kan? Jadi makna kata kena sabar tu untuk taat perintah Allah. Ada 3 sabar. Sabar. Kalau orang tak sabar, dia tak semayang. Naik kereta daripada Putrajaya nak balik kampung ke Johor. Dalam perjalanan, bang dah Johor lah bang, tak nak berhenti ke kita jamak senyal. Nantilah sampai Johor pandailah kita fikir. Sompek ni kita. Tak sabar. Kalau sabar, ni berhenti bang. Tak lama ke? Tak apalah, sompek gini. Awal lagi, jom kita semayang dulu. Tu sabar tu. Puasa, lagi lah kena sabar. Kalau dia tak sabar, breakfast, kan? Kan? Kalau tak sabar, breakfast bukan lunch dah, breakfast dari balon dah, kan? Iya. Mari buka, bukan marok buka. Mari buka. Aduh dah kedai dorai, kedai mamak mana yang dah confirm. Dia dah confirm kan kedai mana nak pergi, geng plastik hitam.
Dah tahu dah, berminyak-minyak mulut dia masuk office tengah hari tu. Kan? Tak ada malu dah. Sah betul. Kan? Ya, tu keadaan dia. Kalau tak sabar lagi macam pergi haji pergi umrah lagi lah. Pergi haji pergi umrah. Kena sabar tak? Sabar. Sekarang lagi pula jolok sana, jolok sini. Jolok hidung. Kan? Sekarang nak pergi, kita kes tinggi, saya pun tak faham mana dah. Tak macam mana dah kes Malaysia ni. Kan? Di Singapura pun dah tinggi dah kes Omicron dah. Tak sangka pula. Kan? Kita memang macam tu, tak apa tu lagi tahu kita okey ni. Yang tu orang Malaysia ni panggil tu. Kan? Tak ada kan. Janganlah halang kami jumpa kedua ibu bapa kami. Janganlah halang kami. Marah dia dekat government ni. Kan, tolonglah, benarkanlah kami rentas negeri kita kan. Boleh kontes negeri, pula Langkawi lah. Habis semua mak bapak kat Langkawi, heran semua tu. Penuh Langkawi tu, jam. Kan? Kan? Sudah kes lah langsung naik kan. Tak pasal-pasal kan siakap naik go. Macam mana kan? Itulah dia. Jadi mana kata hidup kita tu pertama, sabar pertama. Sabar kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Bukan senang. Dah biasa main nombor, bukan senang. Ada satu surau kat Putrajaya tu, dia letak nombor saf ni, Maghrib nombor 15 boleh. Kan isyak kan dia semayang dekat 23 1523. Jadi nombor saf pun ditikam kan. Kono pula tu kan. Ada dah monang pula dia belanja lah JK surau. Kau hajar itu semua tu kan. Ni pahal lah kau belanja ni, dan ada birthday tiap bulan betul birthday kau kan. Betul. Main nombor, minum arak. Ada orang minum arak. Minum arak lah sikit je. Dia minum bukan minum banyak. Dia at least dekat tokak tu nak hilangkan rasa goram tu dia tu. Ada satu hamba Allah lah di Melbourne. Dia tanya saya lah, tolonglah doakan anak saya ni biar dia berubah, biar dia kahwin, cari orang yang baik-baik kat itu kan. Lepas tu saya kata, kenapa pula dia ni tak adalah, dia ni sosial jugalah. Okey, sosial, okey, setakat ni macam mana? Saya kata, dari sisi semayang macam mana? Semayang dia, semayang jugalah, kadang-kadang semayang dia, tentu ayat kadang-kadang lah. Saya tanya, dari segi minum macam mana? Minum biasalah Ustaz, dia minum-minum sosial lah. Kalau dengan kawan-kawan minum macam tu, bayangkan tu, ayah boleh cakap macam tu. Macam mana nak doa tu? Maknanya dia biar dalam bilik dia memang botol arak bersusun dalam bilik anak tu. Macam mana tu cakap kan. Itu sebab ada seorang lagi yang sahabat di Melbourne ni, Haji. Dia kata, Ustaz, saya memang insya-Allah kalau tak ada apa-apa dalam 2-3 tahun ni nak buat balik family saya semua balik Singapura. Dia orang Singapura. Kalau dekat sini Ustaz, duit insya-Allah. Tapi dari segi lifestyle memang tak boleh. Saya takut anak-anak saya, dia kata. Betul, kat sana. Itu keadaannya. Jadi sabar untuk meninggalkan larangan Allah. Bukan senang mengumpet kan. Orang perempuan kan. Contohlah, bukan orang lelaki pun sama, tapi orang perempuan mengumpet. Dia tengah mengumpet ni, cerita pasal orang. Cerita, tak sangka betul lah dia macam tu kan, macam mana. Sekali kita ni pula boleh lepas dengar ceramah, kita nak tahu lah kawan tu. Kau ni tak baik tau cakap pasal orang. Alah, macam lah kau tu baik sangat. Kan dah kono. Bila kono lah, yalah, jom lah apa cerita kan. Macam tu langsung je kan. Jadi itu bukan senang kan nak meninggalkan larangan Allah tu. Kan? Tapi kalau dia kata, kau macam lah kau baik sangat. Iyo, aku ni bukan baik sangat, tapi anggaplah ni usaha kita nak jadi baik. Macam tu kan? Dan yang ketiga, sabar dengan ujian dan dugaan yang Allah berikan kepada kita. Ujian dugaan memang kena ada. Kan? Malahan ada pandangan menyatakan kalau orang tu 40 hari berturut-turut yang tak diuji oleh Allah, maka dia jauh pada rahmat Allah. Mesti ada ujian, mesti ada dugaan. Hidup tak ada ujian bodoh kan? Bukan hidup nama tu yang Nabi cakap-cakap tu, contoh-contoh dekat dalam tu, dekat dalam petak tu tadi, itulah dugaan dan cabaran hidup kita sebagai manusia. Firman Allah SWT, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi atau hamparan bagimu, langit dan sebagai atap, dan menurunkan air hujan dari langit, lalu menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Kerana itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 21 hingga 22. Jadi hari ni heran pula, bila hujan ni dah comel pula. Ni banjir ke tak ni? Dan ribut tak pandai-pandai ribut, dah pandai pula puting beliung sampai ke Ipoh tu. Maka typing apa tanda tu kan. Banyak dah ujian Allah Taala bagi kat kita.
Manusia juga bertanggungjawab untuk mempelajari ilmu. Belajar ilmu fardu ain, fardu kifayah, belajar semua pasal solat, pasal puasa, yang kena belajar. Kan? Bak kata orang tua dulu, cantik apa? Cantik tolok, pantainya landai. Kan? Tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Macam tu. Orang dulu cakap lah, kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang. Banyak ilmu jadi cahaya, walaupun sikit menjadi torang. Belajar. Saya tengok tadi, sudah nampak tak? Ada senarai dah. Ada dah hari ni belajar apa, besok belajar apa. Jadi tak ada sebab dah kita bangang. Macam tu lah ayat dia. Macam tu lah. Tahu itu orang cakap kan. Tak tahulah. Ada peluang tu, keluar tu. Itu petunjuk Allah Ta'ala tunjuk tu. Kayak gitu tu. Kita menaik nampak ada tengah semayang, nampak ustaz ni ya. Lah datuk tu kitab apa tu, min hajul dia jadi min jahul dia bacaan. Saya ni jadi tangkap bacaan ejaan tu, nampak tak tu kan. Jadi ustaz ni ya lah, datanglah, jangan tak datang kan. Jangan pilih penceramah pula kan. Samsul Debat datang, tiba-tiba tak pernah nampak muka. Dan kita orang tak pernah nampak muka, jangan salah kau pahal datang ni. Macam lah surau kita ni apa? Macam surau ni kita punya, surau ni Allah Ta'ala, rumah Allah ni. Jadi bila orang datang, kita bagi galakan. Kalau orang tak pernah sampai, tiba-tiba sampai surau, makna apa? Nak kenduri tu. Tu satu lagi, nak kenduri. Kalau datang mesti nak kenduri kan, langsung tak datang lepas tu. Yang paling sadih tu, dia buat kenduri kat rumah, dia import pula surau lain, perisin lain datang. Alah sadih. Ada tak pakai macam tu? Ada. Jadi itulah, janganlah kita cakap lah kau nak kenduri ya. Nak kenduri. Okey, insyaAllah. Tapi lepas kenduri esok janganlah tak datang. Datanglah seronok tengok kawan-kawan imarahkan surau ni. Ya, baru dia tahu surau ni selesa macam mana. Kipih bersepah. Nampak lah, you kira punya sombong dengan kipih pun tak on sebab aircon kan. Tak cukup dengan tu, tengok kapet tamak, kalau sujud tamanam muka kan. Kok lama sikit lelap lah kan. Imam baca sadap lah sampai dia sujud lama kan. Itu saya tanya, dalam perbuatan teoretik solat, dalam perbuatan solat tu mana perbuatan yang paling khusyuk, yang paling tenang hati? Mana perbuatan yang paling tenang hati? Ramai jawab sujud. Salah, itulah lap tu. Yang paling tenang adalah daripada kita iktidal ni, sami Allahu liman hamidah, berdiri sebelum turun tu, itulah momen yang sepatutnya paling tenang menurut kajian. Tapi kalau berkecapui solat tu berkecapui, laju betul solat menabut pun tak dapat dah. Ya, mana kena tenang-tenang semayang ya. Tu dia kan. Belajarlah ilmu-ilmu yang sepatutnya, termasuklah kan puasa, zakat, haji sebagainya. Begitu juga ilmu fardu kifayah seperti solat jenazah dan sebagainya. Solat jenazah pun ramai tak tahu tu. Saya masa menjadi pengarah makin, jadi kojo makin, saya interview, tanya tu tahu, tanya ni tak tahu, sudah apa ke soalan aku nak tanya ni. Tanyalah soalan. Saya tanya solat jenazah berapa rakaat kata. Saja test dia kan. Solat jenazah berapa rakaat kata. Dia kata 2 rakaat, rakaat pertama 7 kali takbir dia. Itu semayang gayo. Geram betul dah. Itu pun salah. Macam mana nak tolong tuan-tuan kan? Tentulah kan. Namun demikian, solat dalam Islam ni mempunyai keistimewaan tertentu sesuai dan selaras dengan ajaran Islam itu sendiri sebagai ajaran hidup sempurna. Jaga solat. Hidup kita ni solat kan. Ingat tak masa kita, siapa yang dah pergi umrah, pergi haji, dia tahu kan. Perasan tak bila pergi umrah, pergi haji, sampai ke Masjid Nabawi ke Masjidil Haram, tak ada kerja lain, solat kan. Sementara tunggu waktu tu solat. Mula solat ni kita buat solat tahajud, solat hajat, buat solat taubat, buat lepas tu sampai satu tahap tu kita takbir, lantaklah solat lepas solat je. Betul tak kan? Punya banyak kita boleh solat, lepas tu mengaji, lepas tu zikir, lepas tu solat balik. Betul tak? Kenapa kita boleh buat macam tu kat Sanun? Kenapa boleh buat macam tu? Sebab kat Sanun kebanyakan orang pergi tak ada bawa kedudukannya, tak bawa harta dia, tinggal semua.
Tak ada, woi kain ihram dia lain, Adidas woi. Tak ada. Sama kain putih tu. Ada orang tu kain cadar pakai. Kan ada orang negara susah tu kain cadar tu, lusuh, kapam pakai. Ada orang tu tidur tapi pokok-pokok tu tidur. Dekat lantai, dekat kaki lima tu tidur. Leno dia tidur. Kita kat hotel tu Allah. Tu sebab bila dapat hotel sadap pun payah juga. Saya waktu jadi duta tabung haji sekali tu, masa tahun 2000 berapa 2007 boleh 2006 boleh. Saya pergi dengan adik saya, dengan mak saya. Saya dapat bawa adik saya free lah, bawa adik saya. Bayangkan seorang 2 katil. Punya besar bilik tu. Seorang 2 katil, bukan 2 katil tu dirapat kan. Dia 2 katil, saya 2 katil dengan adik saya. Itu semua abang turun lalu tu ayat dia. Dah mula dah jadi tu kan. Sebab sadap mana pun tak boleh dah. Kan ujian tu, kan. Jadi kalau solat, jaga solat kita. Jaga solat. Keluarga kita tengok hari ni satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Kan. Baru muncul. PKP tu lagi teruk. PKP tu lagi teruk, tapi lepas tu itulah rate dia. Kenapa? Kebanyakan lebih 90% punca perceraian adalah tak jaga solat. Bukan kata tak solat jemaah, tak jaga solat. Baik suami isteri tak jaga solat. Itulah keadaan dia. Hari ni kes sosial bukan sikit-sikit. Tahu-tahu kes. Kan banyak kes sosial lagi ni. Ada seorang budak tu betul apa dia budak lelaki. Dia bagi servis seks. Kan? Dan dia buat kojo tu waktu dia umur 20 tahun, 25 tahun, 30 tahun dia dah pakai baju perempuan dah. Waktu dia mula buat kojo tu tingkatan nompek, pelanggan pertama cikgu dia. Ni kan. Tu belum cerita lagi kat satu hospital kerajaan, pegawai akhlak melaporkan mak dengan anak melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Pening tak pening? Pening. Tu belum cerita lagi dah elok-elok senapang sibuk nak jadi perempuan. Faham tak? Dah elok-elok senapang sibuk jadi perempuan. Tak pening boleh tu. Kira-kira elok ke jubah sampai kat depan Kaabah kat telokong. Tak pening boleh tu. Dia kata tak ada apa-apa jadi pun. Dia siap cabar Allah Ta'ala tu, tak ada jadi apa-apa pun. Makna confirm lah kau tu bukan perempuan. Bila kau siap cakap tak ada apa-apa jadi pun. Dia siap cakap saya akan buktikan yang saya boleh mengandung tu. Mana ada perempuan cakap macam tu? Kan, melainkan kau bukan perempuan kan. Tu dia cerita. Tu belum cerita lagi anak menghambakan emak tu. Banyak hari ni. Bagi duit emak kat emak suruh jaga anak. Kan, tapi dimarah. Kan saya bagi duit bulan-bulan. Apa yang tak cukup? Emak dia sound emak. Tu silap. Macam saya tanya mak saya, mak boleh tolong jaga anak lah. Ponek jaga kau, jaga anak kau pula. Macam tu mak saya cakap, tu orang aja. Dah mak tak nak jaga, jangan bagi mak jaga. Kan setakat sehari 2 hari boleh lah. Kan. Jadi bagi ni mak ni duit bulan ni. Mak kau ingat mak apa? Mak ni duit ni mak. Bukan tak boleh bayar dah jasa baik mak ni ambil lah mak ni hanya sekadar tanda terima kasih ya mak. Macam tu lah. Bukan kita bagi upah ke mak kita. Jangan lupa betulkan tu. Ya. Tu dia. Kemudian tanggungjawab pada masyarakat dan agama. Tak ada seorang pun manusia hidup kesorangan. Mana ada orang boleh hidup sendiri? Semua hidup bermasyarakat. Perjalanan Nabi pun macam mana dengan sahabat-sahabat. Nabi macam mana dengan masyarakat sekeliling kan? Nabi berjaya menyatu padukan. Nabi perjalanan Nabi, peristiwa hijrah Nabi daripada Makkah ke Yathrib ke Madinah. Nabi persaudarakan Ansar dan Muhajirin. Nabi damaikan puan Aus dan Khazraj. Bayangkan Aus dan Khazraj tu berpuluh tahun dah bergaduh. Sampai kan Nabi tanya apa sebab kau gaduh ni? Sampai tu lupa sebab apa gaduh. Sebab apa gaduh pun tak ingat dah. Entahlah gaduh ya Rasulullah, tak ingat dah apa sebab Jadi berlaku kita betul kita golak-golak tapi rupanya masyarakat kita dah berlaku dah. Hari ni jadi balik. Mak, kenapa kita tak baik dengan dia? Tu bukan saudara kita ke? Tak tahu lah ni zaman atuk kau dulu tak apa hal lah. Betul tak? Itu sebab jangan main-main. Itu sebab benda tu berlaku. Hidup kita ni tak boleh sendiri. Kita kena ada orang lain. Nabi dengan sahabat macam mana? Adab.
adab Nabi dengan sahabat. Nabi ajar kita tentang adab macam ni kan. Ni ikutkan ramai ni ilmu semua tinggi ni. Tapi di adab itu saya yang duduk kat kursi seseorang. Kan? Iyalah. Dari segi adab nampak tak duduk dengar elok. Tapi yalah pahala kita tak tahu. Allah Taala tentukan. Mana sama pahala duduk tengah dengan sandar kat dinding. Dah ni contoh ya. Tak contoh. Jangan beralih lah, ni contoh ya. Kalau ada kat surau kampung-kampung tu ada tiang pula tengah tu berobot tiang pula kan. Tak apa, tak ada masalah saja ya, gurau. Tak, tapi betul. Kita datang ni ada orang kata makan sirih berpinang tidak, pinang ada kek kota Melaka. Makan sirih mengonyang tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Tu dia. Adab macam ni kan. Tengok adab nampak tak? Dia bagi ni gelas siap dengan alih. Ini adab. Ini yang ramai orang sekarang tak faham. Ada aku bagi kat suami minum macam ni. Bang minum bang. Kangan ni kelab malam kau. Tak betul. Bagi kat suami biar dia beralih ni. Walaupun ni kosong. Dia buat minum bang. Adab. Benda tu yang kita kena faham. Dalam masyarakat ni nak ajar tentang adab. Assalamualaikum pakcik sihat Allah. Bertuah kalau kita boleh jumpa budak muda sekarang togur orang tua macam tu. Tengok pakcik sihat. Pakcik dah makan ubat belum? Ni nampak macam tak sihat. Tak makan ubat lagi kan? Wallahi. Anak siapa tu? Langsung tanya. Macam saya lah dengan imam. Dengan seorang dua tiga orang itu tengah duduk kat kedai kopi. Seorang perempuan lalu. Tumpang lalu bang. Abang panggil. Terangkit kopi imam. Kita pun tanya. Anak siapa tu? Sebab adab. Adab. Orang dulu-dulu kan bab masyarakat ni dalam bab buku tengok kan. Tu sebab Imam Malik kata, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Kan? Anak murid Imam Malik Abdul Rahman bin Qasim, anak murid paling senior sekali. Dia kata, aku mengabdikan diri aku untuk belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab saja. Bayang tu. Tu sebabnya yang kalau kita tengok kan Ibnu Abbas kan dengan Ubay bin Ka'ab kan, dia hormat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni pada dia guru lah, dia nak naik kenderaan tu, dibawa kenderaan dah naik ni lah, naik lah dah. Jadi Ubay bin Ka'ab naik, lepas tu lah rupa-rupa Imam Abbas ni sepupu Nabi ni, dia jalan mengiringi Ubay Ka'ab ni, dia tak naik kenderaan pun lah. Kenapa kau macam tu? Apa kau tak naik sekali? Apalah kau jalan kaki pula? Apa kau tak naik kenderaan lain? Beginilah kami diajar untuk menghormati guru kami. Macam tu lah. Turun dan sampai ke tempat tu, turun kenderaan dia, salam Imam Damar, dia salam cium tangan. Apalah kau cium tangan aku pula? Macam ni lah kami diajar untuk adab, kami diajar untuk menghormati ahlul bait, saudara mara Nabi. Macam tu lah. Adab. Di salam cium tangan tu adab. Lalu depan orang tua nunduk sikit adab. Nah, sebelum kahwin memang semua elok dengan bakal mak mentua, bukan nunduk dah menyarap orang tua tu. Kan? Habis diminum air tu, sedap betul air ni, air kosong tu, sedap betul air ni. Mama aku cakap itu bukan air kosong tu, air susu tangan tu dik. Habis kau jual kan. Dak adab ni tolong jaga. Tu sebab Nabi aja ta'dibu auladukum bisalasati asya'. Adabkan anak-anak kamu dengan 3 perkara. Nabi aja. Adabkan. Kenapa Nabi pakai ta'dibu? Didik itu Nabi ajar dengan adab. Ta'dibu auladukum. Adabkan anak-anak kamu tu. Dan dengan 3 perkara. Pertama, bihubi Rasulullah SAW. Ajar dia sayang Nabi. Bihubi ahli. Ajar dia sayang ahli keluarga Nabi. Yang ketiga, biqiraatil Quran. Tu Nabi dah ajar. Kan? Tentang adab. Nabi dengan sahabat-sahabat macam mana? Kan? Ingat tak yang orang fakir miskin datang jumpa Nabi, dia bagi buah. Nabi pun makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum, Nabi makan. Senyum, Nabi makan. Sahabat ada roket-roket situ. Sahabat kata, besok dia ajak dia tu makan, ini tak diajak ni pula. Sudahnya habis makan, berlalulah fakir miskin ni tadi, seronoklah dia, habis kojo kat Nabi. Buah dia bagi tadi. Agak Nabi gomar mana lah tu. Sahabat pun datang, ya Rasulullah besok kau ajak kita orang makan, hari ni kau tak ajak pula. Nabi kata apa? Ketahuilah sahabat-sahabatku, sesungguhnya buah tadi itu masam tu. Dan aku tak nak, aku tak sanggup tengok sahabat-sahabat aku makan buah yang masam. Adab. Dan satu lagi, kalau aku ajak kan, aku takut kau tak boleh nak, kau tak boleh nak tahan mulut kau tu, masam buah ni. Kau cakap macam tu kan, dah terasa hati awak. Nampak? Dalam satu perbuatan Nabi jaga 2.
Nampak tak? Macam tu. Nabi dalam bergurau pun Nabi beradab lagi. Nabi bergurau dengan sahabat-sahabat, Nabi bergurau tak? Makan buah tamar dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat makan buah tamar, biji itu kan saja diletak kat pinggan Nabi. Nabi tak nampak mana lah letak, dia letak. Nabi perasan. Macam kita lah makan sate, lidi tu letak kat pinggan kawan kita, macam dia makan banyak. Kan kita dah baik macam tu. Rupanya zaman Nabi dah baik dah benda tu. Sahabat makan biji saja tolak kat pinggan Nabi tu. Sudahnya pinggan Nabi penuh biji buah tamar. Sahabat tu, ya Rasulullah, banyak ekor makan ya Rasulullah. Nabi kata, alhamdulillah, tapi kau orang lagi hebat dengan biji-biji kau tolan. Pinggan dia kosong. Nabi kata golak sahabat-sahabat kan. Jangan cakap Nabi tak bergurau. Nabi bergurau, tapi bergurau tak adalah kasar. Nampak tak? Macam tu. Kan? Macam itulah. Jadi firman Allah SWT, ingatlah ketika Tuhan mau berfirman kepada para malaikat, sungguhnya aku nak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Jadi hidup kita ke atas dunia ni biarlah jadi orang, kata kan. Orang tua dulu, kau pergi belajar biar jadi orang. Mak-mak selalu cakap itu kan, jadi orang. Saya pun tanya, selama ni bukan orang kau. Rupanya maksud orang tu sebagaimana yang Nabi sebut, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada orang lain. AJK surau nak bagi manfaat pada orang. Tu sebab dia buat macam-macam aktiviti pengisian. Jangan dilayan. Orang jadi AJK kena tahan. Memulut orang tu biasa. AJK ni duit banyak, program tak ada. Ada ya. Jawab balik, program banyak, kau yang tak ada. Macam tu banyak cekadak komplain hidup kan. Datanglah dulu bagi cadangan. Dia nak, kalau orang yang banyak komplain, lantik dia jadi AJK. Senyaplah. Macam tu je. Kan? Jadi Allah menjelaskan hakikatnya, kita kena bezakan diri kita daripada golongan munafik. Bahaya Untuk nak selamatkan umat, kita kena pastikan hati-hati. Jangan kita tergolong di kalangan orang-orang yang munafik. Masyarakat kena jaga. Jiran-jiran tetangga kena baik. Sahabat tanya, siapa jiran kita Rasulullah? Nabi kata, 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang, 40 atas, 40 bawah. Sahabat kiri kanan faham, depan belakang faham, atas bawah tu sahabat mana? Rasulullah atas bawah tu macam mana? Nabi senyum, kau ikut je. Nabi kata. Rupa zaman Nabi, zaman sahabat tak sampai jumpa tu. Zaman kita baru jumpa. Sini apartment kan. Rumah flat, rumah apartment. Ada 40 atas, 40 bawah. Kan? Rupa-rupa ekonomi baik. Tapi macam mana nak baik? Kan kita keluar rumah, jiran tak balik lagi. Jiran balik, kita lah belum balik. Timing tak sama. Lepas 3 tahun baru tahu jiran yang Samsul Debat. Jiran dekat taman lama saya dulu, dia tengah siram pokok, saya berburak, saya selalu berburak dengan dia. Bila ada free tu, dia berburak dengan dia. Lepas tu dia cakap, bang, abang perasan tak? Ada orang cakap muka abang sebiji macam penceramah dalam TV tu. Dia kata macam tu. Saya kata, bang, siapa lah lagi muka macam aku ni kemarin? Dia tak tahu saya Samsul Debat boy. Saya tanya lah, siapa? Alah yang cakap ni 9 dekat tu. Samsul Debat ke? Dia tu. Makna dia tak tahu saya Samsul Debat. Saya pun cakap, bang, saya lah Samsul Debat. Nak bergurau agak-agak lah. Dia kata tu. Tak percaya dia sebab kadang tengok depan-depan lain kan. Kadang orang macam tu kan. Sudah saya pun biarlah, lantaklah dia tak percaya kan. Lepas 3 hari, 3-4 hari kot saya balik rumah, dah buka pintu pagar tu, berlari salam dia, minta maaf bang, saya memang tak perasan dia tak bang Samsul. Bini memang membuta kau tu lah Samsul Debat kata. Bini memang dah lama tahu, bini ingat laki tahu. Laki tak tahu boy. Aduh, salah. Macam-macam kan. Jiran kena baik. Jadi macam mana nak baik? Kiri kanan kadang kita masuk tak sama. Lepas tu 40 kiri, 40 kanan, 40 depan, 40 belakang tu wajib baik. Macam mana nak baik tu? Ada satu jalan nak baik. Datang surau, settle. Ya, tak ada dah. Dan maghrib dan lain. Dan maghrib ni tak sama dengan orang. Dan maghrib ni esok pagi tu. Tak ada mana dah. Datanglah maghrib tu. Datang isyak kan. Dan maghrib kan stay sampai isyak. Dapat nyampur masyarakat. Kadang dalam campur tu baru, dah kebetulan kau kawan tu kau jual WK. Tu masalah tandas dan tu sumik lah, macam mana nak settle tu. Tak penting dan hantar orang tengok. Jumpa masyarakat. Kan? Dengan jiran-jiran kita ni kena baik.
Begitu juga seterusnya, ketika tanggungjawab suami terhadap isteri dan sebaliknya kekeluargaan. Suami ada tanggungjawab, isteri ada tanggungjawab. Yang ni pun banyak isu. Kan, suami Gama ni jual ayat, abang ni anak sulung, abang ni anak sulung lelaki, abang kena utamakan kena utamakan mak abang daripada awak ni. Awak faham tak? Salah. Bila dah kahwin, bab nafkah kena utamakan isteri dengan anak-anak. Baru mak yang mak ni aku ni melahirkan kau. Kau faham tak? Mak ala warning anak tu. Dalam bab nafkah, kena utamakan isteri dengan anak-anak. Itu sebab sebelum kahwin kena fikir dulu, dan ni mampu tak nak jaga mak dan sekali. Yang nak pula mak tu tak sihat, kena cakap dengan bakal isteri tu, mak abang ni tak sihat, jadi abang ni banyak fokus kat dia. Kalau abang sanggup jadi isteri abang macam tu, abang okey je, on. Awak macam mana? Abang bila dah kahwin nanti, mak abang pun mak saya juga. Wow, sebiji macam drama Aku 7 kan. Macam tu lah yang sepatut-patutnya. Sebab ramai orang confuse benda tu. Dan orang perempuan, ingat tanggungjawab orang perempuan apa dia? Tanggungjawab orang perempuan pada suami apa dia? Dua je, melayan suami dan melahirkan anak. Tu saja, that's all. Melayan suami, melahirkan anak, tu saja. Lelaki suka tak suka, itulah hakikat dia. Basuh pinggan, komeh rumah, lipek kain, apa lagi? Ajar anak, ni semua kerja orang lelaki sepatutnya. Tetapi orang lelaki tak mampu nak buat, orang perempuan tolong memangku kerja tu. Jadi orang lelaki kena hargai. Kasihlah awak tolong komeh rumah. Tu bila lelaki tak sabut, dia sabut dulu. Hei, ponek betul hari ni lah. Hei, mak, dia mengadu. Dia nak suruh kita tahu dia buat kerja. Abang perasan tak bilik air tu? Nampak? Dia tanya soalan yang susah kat lelaki tu. Lelaki tu terberak mandi pun dia peduli bilik air tu. Bini tanya, perasan tak bilik air tu? Kenapa lah kau renovate tu? Rupa bini boleh lepas santal bilik air tu, lepas cuci dinding-dinding memang boleh lepas cuci. Dia nak lelaki tu aku, oh patutlah nampak bersih bilik air. Terima kasih lah. Tak tapik balik jasa baik yang tolong komen bilik air ni. Allahu Akbar. Patutlah menampak yang berkeladak-keladak tu dah tak ada. Nampak? Puas hati perempuan tu. Orang perempuan tu ya hiburan dia. Puji, ya Allah Akbar, rajin isteri abang ni. Hei, ponek lipek kain, berbakul-bakul, bila lah nak sudah. Nampak ayat dia. Maknanya kita kena puji dia. Oh ya Allah, makasih lah. Abang pun tak terbuat. Perempuan dia tak bagi kita lipek kain, sebab format lipatan tak sama. Lepas tu dicampur orang lelaki lipek, kau jam siap lah. Suara dalam, kain dalam semua campur. Tak ada dikira dah kan. Tu dia tanggungjawab lelaki, suami dan isteri pada anak-anak. Itu sebabnya Umar, pada satu Saidina Umar didatangi oleh seorang bapa bawa seorang anak. Dia kata, kau tolong nasihatkan anak aku ni Umar, anak aku ni dah haka ni, kau tolong nasihat anda sikit. Saidina Umar pun nasihatkan dia, ni apa hukum apa semua. Lepas tu budak tu bersuara, wahai Saidina Umar, aku nak tanya kau, ada tak keadaan ni yang mana bapa pula dah haka ke anak tu? Dia tanya. Dia kata ada. Yang pertama, kegagalan memberi nama yang baik-baik kepada anak itu merupakan bapa yang dah haka. Bagi nama yang baik ke anak. Tu dia. Kadang-kadang kita ambil nama kat dalam buku, nama-nama yang baik dalam Islam. Betul maksud dia baik, tapi tolonglah tanya ustaz tu. Banyak Datuk ustaz tu tanya, yang ni okey tak nama ni? Kadang-kadang nama tu maksud dia okey, ada satu nama saya tak nak sebut lah, kan dolak yang kono kan. Nama tu maksud dia yang bijaksana adalah satu nama tu. Tapi rupa zaman Nabi lu ada seorang sahabat nama yang sama, memang maksud dia elok, tapi perangai pemalih zaman Nabi tu. Tu sebab kena tanya. Macam saya telefon timbalan mufti, telefon mufti, Assalamualaikum Ustaz, boleh tak tengok nama ni mana yang okey? Kan lahirnya anak disunatkan bagi nama yang baik-baik pada hari yang ke-7. Jadi budak ni kata, yang tadi jumpa Saidina Umar, nama aku dalam bahasa Arab tu bila diterjemahkan maksudnya kumbang hitam. Mampu dia ajuk ke orang. Ada hako sebab kegagalan bagi nama yang baik-baik. Budak sekarang ni ada pula kita combinekan nama kita. Apa tak ada makna. Maznah Daud, Mazda budak tu. Itu nama Jepun tu. Yahya Mahani, Yamaha nama dia. Kata gila betul kerja. Nama budak kat sekolah mai jet dia. Brum 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 brum, kan malu lah budak tu.
Kan, nama yang baik-baik. Nama yang baik-baik. Kemudian yang kedua, kegagalan untuk menyediakan ibu yang baik untuk anak tu. Aku pun tak tahu mak aku siapa tu. Daripada kecil macam mana lah hidup aku tu. Dia tu, ada aku tu. Maksud dia tu, kegagalan menyediakan ibu yang baik itu maksudnya didik isteri tu supaya boleh jadi ibu yang baik untuk anak. Kalau tak, ada aku bapak. Dan yang ketiga, kegagalan mendidik anaknya tentang ilmu Al-Quran. Makna gagal untuk bagi ilmu ke anak-anak, itu juga menyebabkan bapak tu derhaka. Jadi jangan ingat kita ya kan, anak je derhaka. Tanggungjawab ibu bapa, pilih isteri yang solehah. Azan dan iqamah di telinga bayi, tu pun tak tahu. Ke hospital tu macam ragam kan, Allahu Akbar. Ada yang menghadap muka, Allah Akbar, syadalah, pandai lah masuk kiri ke kanan tu. Ada yang pegang kaki, Allah Akbar, qamat kaki nama. Gila betul. Jam tak tahu. Ada tu dia cakap dengan Ustaz, boleh, dia kata, Ji, boleh tak Ji, apa dia, tolong ajar azan Mil lah, aku tak tahu kau, lupa tu. Dia Haji tu pun duduk sebelah dia, Allah Akbar, dia pun Allah Akbar, dia pandang Allah Akbar, sampai sudah. Mana kan terlupa tu, memang tak tahu. Misi yang India tu, yang bercalit kepala tu, nak azan kan, kiblat sini, dia tak tahu. Malu gitu kan, macam-macam. Melakukan tahnik, belah bibir bukan kayak pisau dah kan. Tu ambil buah kurma, paling tidak baca alam nasyrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka allazi anqadha dhahrak, paling tidak. Cari imam yang tak merokok. Nak tahnik baby ni, imam tu lepas dah sudah belum baby tu, dia tengah sokok, dah sudah belum baby tu, dah sudah dah, pap dia kata, dia pun kumam kurma tu, dia tanya kat langit budak tu, bakarut orang baby tu. Budak tu pun tu apa lah rasa downhill ni, budak tu pun tahu. Budak tu kacau tu kan. Tapi imam kebanyakan tak merokok tau kan, macam tu lah. Kemudian cukur rambut, tak ada cukur jambul tau, cukur rambut. Bagi nama yang baik, mengkhatankannya kan, melakukan akikah. Akikah ni paling senang kali, payah pandai-pandai kepala. Cukup hari ke-7 kalau mampu, bolilah. Tengok anak lelaki nak perempuan, cekor kambing tu, dia ekor kambing, boli ya. Boli kambing tu semoleh elok, bagi orang masak manis. Masak tu dengan masak manis, jangan podeh nah kan. Kalau boleh biar manis itu sondap-sondap dimakan, torih bagi kat jiran-jiran, sudah. Itu syarat akikah. Tak ada, tak semesti nak kenduri, nak ajak orang kampung apa semua, pergi edah-edah bagi kat orang, tu pun boleh kan. Kemudian memberikan kasih sayang, berikan makan minum, pakaian, asingkan tempat tidur. Kalau dah sampai besar sikit tu dah tahu dah asing kan. Berikan pendidikan agama, berikan agama bagi. Kemudian tanggungjawab anak terhadap orang tuanya. Dalam Quran banyak lah kan. Itu semua antaranya firman Allah SWT, "Hendaklah kamu menyembah dan berbakti pada Allah, dan janganlah kamu sekutukan dia dengan sesuatu, dan hendaklah kamu berbuat baik dengan sesungguhnya kepada ibu bapa." Surah An-Nisa ayat yang 36. Konolah buat baik pada mak ayah kita kan. Mak ayah ni, tanyalah orang yang dah tak ada mak, tanyalah, tak ada mak cukuplah. Hilang satu kota doa, kosong rasa. Balik kampung dah tak sama. Bila mak tak ada, balik kampung dah tak sama. Lain kan. Tu sebab ompek yang kita tengok dapat pahala, pandang dapat pahala. Pertama pandang muka mak ayah dapat pahala. Pesan ke anak-anak tu, kau nak pahala kau baliklah video call pun dapat tengok tu kan. Pandang muka mak ayah dapat pahala. Mak ayah dah tak ada, ziarah kubur dia. Jangan tunggu raya je. Tak salah dia nak pergi pagi raya, pergilah hari lain enggak. Kedua, pandang muka suami, pandang muka isteri pun pahala. Pahala. Pandang dengan kasih sayang, dengan syarat pandang muka suami dan isteri sendiri. Laki orang pandang baik apa kan, suami isteri sendiri. Ketiga, pandang apa? Pandang Kaabah dapat pahala. Kan? Kadang buka TV nampak orang azan, nampak kita pun stay tengok Allah, tengok Kaabah, tengok orang tawaf, ya Allah Akbar. Itu pun dapat pahala. Potah lagi pergi sanun. Pergi sanun lagi dapat pahala. Tu sebab orang tua dulu masa zaman TV tak apa lagi apa semua kan, dapat frame Kaabah jadilah dia gantung kan. Tengok kan pahala tu.
mengingatkan kita pada Baitullah. Yang ketiga, yang keempat, pandang Quran dapat pahala. Pandang Quran dapat pahala. Pandang Quran dapat pahala, apatah lagi kalau kita pandang dan baca, lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, baca tafsir, lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal, lagi besar pahala. Pandang, baca, faham, hafal, buat, lagi besar pahala. Tu jadi terpulang, ya. Baca kadang-kadang bila last kau baca, bila kau khatam, aku dah dua dah khatam dah. Ui, iya dah dua dah khatam dah. Dan tadi kau pula, ui hebat kau. Lepas tu berapa kali lagi kau khatam? Tu lah sekali je. Itu masalah. Bila time bulan puasa, cuba tengok geng-geng tadarus, cuba tengok muka yang sama setiap hari. Yang best tu yang geng-geng more tu, yang duduk kat luar tu, bila tinjau dalam tu tak ramai lah orang malam ni. Mana poye orang yang bercakap tu bukan orang tu kan. Masuklah dapat salah jadilah join sekali kan. Iya, cuba kalau tertiba dengan ini, manalah tahu saya jadi menteri wilayah kan, saya sebut dengan ini sebagai menteri wilayah, saya umumkan kepada semua peserta-peserta tadarus di dalam sekitar kawasan wilayah Persekutuan Putrajaya, KL dan Labuan. Dengan ini saya umumkan setiap peserta tadarus yang berdaftar, kita akan berikan insentif RM1,000 seorang. Dan ini akan dibayar 3 hari sebelum Syawal. Kau ayat Quran tu berabut nak mengaji. Agaklah. Wah, hal yang Allah bagi lagi besar pada duit tu. Kita yang tak nampak. Join tadarus tu, baca. Setiap satu huruf tu pahala kan. Allah, apa Nabi kata, aku tidak menyatakan bahawa alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Ya Allah, rugilah kita kalau kita tak join. Kan? Hukum berbakti pada ibu bapa kan? Jelas daripada Quran, hukumnya berbakti pada ibu bapa adalah wajib, suruhan dan perintah taat pada. Bila saya sebut nafkah tadi, jangan salah sangka pula. Kalau macam tu tak payahlah baik-baik dengan mak kita. Tetap kena baik-baik. Tapi bab nafkah tadi, contoh kita ada duit boleh bayar nafkah kan seorang ni, kena bayar isteri dulu. Melainkan darurat, mak kita kena pakai duit operate dan sebagainya. Tapi bab menyantuni kedua ibu bapa wajib sampai mati, ya. Firman Allah, dan kami wajibkan manusia taat pada ibu bapanya, ibunya telah mengandungkan dia dalam keadaan lemah bertambah lemah, sedang putus susunya adalah dalam 2 tahun. Kami perintah hendaklah engkau bersyukur kepadaku dan ibu bapamu, kepadakulah tempat kembali. Surah Luqman ayat yang ke-14. Dan yang terakhirnya, tanggungjawab terhadap diri sendiri. Sebagai seorang yang mukallaf, kita telah dipertanggungjawabkan oleh Allah dalam banyak perkara, dari sekecil-kecil perkara hinggalah sebesar-besar perkara. Sebagai umat Islam, tanggungjawab terhadap diri sendiri adalah penting. Tanggungjawab terhadap Allah, agama, masyarakat dan sebagainya. Saja tuan kan. Saja terbalik jawan tu ni tak ada lah. Masih banyak. Jadi sebagai seorang muslim, menuntut ilmu selagi hayat di kandung badan. Tu dia kata, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu ukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir menjadi intan. Macam tu. Makna belajar betul-betul sampai berjaya kan, sampai kita faham. Tu yang dikatakan tu kan. Ada satu pantun lagi orang tua-tua dulu aja, berburu ke padang datar, dapat usaha berbelang kaki kan. Berburu ke padang datar, maksud mana ada orang berburu ke padang? Tak ada. Padang datar pula tu, bukan padang bersama apa, tidak mungkin ada binatang kan, tak ada. Berburu ke padang datar, dapat usaha berbelang kaki. Mana ada usaha berbelang kaki, itu belalang. Nampak? Kalau berguru kepalang aja, ibarat bunga kembang tak jadi. Nampak? Itu kalau belajar tak habis, itulah. Belajar tak betul-betul kan. Ya. Pokok sana tepi sempadan, tempat anak tupai menumpang lalu. Kan? Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Maksudnya dah mati so baru tak ikut pantang larang. Selagi hidup, apa dia ajar guru tu ikutlah. Kan? Ya. Saya pun kalau ada peluang, saya duduk dengan kuliah tu. Tapi saya kena nyuruk belakang sikit lah, sebab penceramah ni kadang-kadang dia nampak saya dengan ngado lebih. Samsul debat ada nampak jadi patut dia ceramah ni dah mula dah.
Dah lepas tu sebut saya, jajak sebut saya kan. Tunggu duduk belakang tiang. Kan? Jadi makna kata tuntutlah ilmu, cari ilmu. Itu sebabnya mencapai kesempurnaan ibadah. Kita kena capai kesempurnaan ibadah. Ada 4 syarat kesempurnaan ibadah. Pertama, mesti dengan ilmu. Tak dapat ada ikut-ikut dah. Solat kena belajar, ngaji kena belajar. Ada seorang pencen Putrajaya, balik kampung, bukan kat Putrajaya, dia pencen Putrajaya, balik kampung, grade tinggi, boleh 1000 pencen. Jumpa dengan imam dekat satu kampung, minta imam ajar dia solat, sebab selama ni tak tahu solat. Dia haji tinggi apa, selama ni dia semai ikut, dia tak tahu solat, baca apa pun tak tahu. Itu yang ada orang sembahyang jenazah yang dia share kat dalam itu kan, kat dalam media sosial tu, elok dia sembahyang rukuk sujud mana, terperanyat orang tengok kan. Tu ada. Bila tak ada ilmu itulah jadi kan. Jadi mana kata belajar mesti dengan ilmu, tak mahu dia ikut-ikut dah. Lepas tu bila kita ajar anak-anak kita tentang ilmu tu, selagi mana dia ikut, selagi itulah berkembang, mengalir pahala kayak gitu. Tahiyat tu kat mana kita nak naikkan jari kita tu, yang mak belajar tu asyhadu alla ilaha illallah, tu naik, macam tu. Anak pun ikut dek kita ajar tu, mengalir pahala selagi mana dia ikut tu. Tapi mak kan tengok kat surau Raudah tu, ada seorang pakcik tu, lepas dia angkat tu dia cacah-cacahnya, berpusing-pusing dia cacahnya tu. Macam mana tu mak? Tu kau tanyalah cik tu, tapi mak jawab tu. Belajar dengan main ikut-ikut ya, kau dah belajar. Duduk belakang imam. Dah semayang nak duduk belakang imam ya. Tak main aja jauh. Belakang imam pahala fasah pertama. Sekali imam terlupa dah huru. Huru belakang. Kawan tu cakap, tolonglah. Tak tolonglah, siapa suruh baca apa panjang dah, dia marah imam tu baca apa panjang. Betul. Katalah imam kat depan, tiba-tiba imam terbatal wuduk terkeluar angin yang tak diundang, kontut. Jadi imam mufarakah, yang belakang kena ke depan, ganti imam tu. Itu yang ada ilmu, yang tak ada ilmu, weh batal weh, kontut kan tak ada kojo, gilo makmum macam tu. Tak, orang tak ada. Ingat tak yang satu kisah yang Besan dah lama tak jumpa Besan dengan Besan dia jumpa apa khabar, San sihat kau, lama betul tak berburaknya, tutang yalah itulah kita ni kan dah tua ni kan, anak kita ni dia berdua tinggal tu, anak keluar pergi mana tak, sekali azan maghrib, Allahu Akbar, dah maghrib lah, jom kita semayang sesama. Tak apalah kau semayang dulu, dia nak pergi bilik air jap, kang dah ikut dah. Dia pun masuklah bilik air, keluar ya. Ni Besan yang tadi dah selesai rakaat pertama maghrib, naik rakaat kedua, dia pun Allahu Akbar, ikut tang topi, Allahu Akbar, rukuk naik, sujud naik, sampai rakaat ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia patutnya apa? Naik satu rakaat ni, dia pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun tangguh, kau bukan ada satu rakaat ni? Dan tu malah semayang kau tu satu rakaat pun nak kira kau lah, dia kata. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu. Tak, macam jamak kasar, kenapa yang orang tak tahu? Melainkan orang yang biasa buat, orang dah biasa berjalan jauh, dia dah terbabit dengan jamak kasar, maka dia akan faham. Yang tak buat dia tak faham. Ada satu pakcik tu saya bawa kan, dia kata, ni Ustaz ni cik ni buat ni Zuhur dengan Asar, kita buat dua, kita buat jamak takdim, kita awal kan, macam tu. Jadi 2 rakaat mana kan Asar tak semayang dah. Ya ko macam tu. Lepas tu maghrib tu dia dah semayang dulu, maghrib tinggal 2. Saya kata jamak tu betul dah cik, tapi maghrib dia kena tamam penuh, kena 3 rakaat juga. Ya ko cik tak tahu. Buat balik semayang balik maghrib. Lepas tu esok pagi tu dia tanya, ni subuh nak combine dengan apa? Dia tanya, betul. Dia tanya soalan tu sebab jadi dia nak proses, dia nak tahu. Kadang-kadang tu kita kena faham jangan kalau itu pun tak tahu tak. Sebab ada orang yang tak berpeluang. Dia kadang-kadang dia ngikut orang selama ni, dia tak tahu pun, dia bantai semayang penuh kan. Macam tu lah. Jadi makna kata kita ni ilmu ni penting. Jadi kesempurnaan ibadah pertama ilmu, kedua mesti ikhlas. Ibadah ni ikhlas, bukannya sebab apa-apa.
Kan, bukan sebab-sebab yang lain. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Itu kesempurnaan ibadah. Semayang ngumpet laju ya. Kan tadi Samsul Debat lalu tadi. Ngumpet tu. Tinggi kan nampak tak? Ada ya ayat nak mengabar. Salah kau dan tinggi. Cawa kayu kau buat kan. Yalah kan. Contohlah kan. Ui, kau tahu tak? Bayangkan dalam satu topik tajuk dia ghibah dan fitnah. Itu nantilah lain kali lah, tak sampai surai ni, mana confirm kena panggil lagi. Jadi mak dah kata tajuk ghibah fitnah. Fitnah kita cakap benda yang tak betul pasal orang. Ghibah pula cakap benda tu mungkin betul, tapi kalau orang tu dengar barangkali dia kecil hati. Tu ghibah, iaitu mengumpet, mengata. Contoh kita cakap baju tu hari-hari betul dia pakai baju tu, contoh. Kalau orang tu dengar terasa tak? Malu lah dia. Oh, dia perasan aku pakai baju tu hari-hari. Kopiah kopam dia. Kita cakap macam tu je. Baju besar mana kan, nampak? Bercakap benar. Mana dia orang pakai fashion tudung macam tu dah? Contoh, ada aja benda yang dia nak komplain pasal orang, baik jangan. Itu sebabnya Abu Lais sama Kandi kata, kalau orang datang bawa cerita tu hati-hati. Pertama, kalau bawa cerita tu jangan terima, sebab kesaksian ni tak cukup, jangan terima. Kedua, bila orang cakap tu, hendaklah kamu mencegahnya. Sebab apa? Cakap kan ni, kau janganlah bawa cerita macam ni, tak baik. Sebab kalau betul pun jadi fitnah, kalau betul mengata, kalau tak betul jadi fitnah. Ketiga, janganlah kau bersangka-sangka. Tak sangka dia macam tu kan. Sebahagian pada prasangka adalah dosa. Kan dah disebut dalam ayat Quran. Kemudian keempat, jangan kamu menyelidik pula. Betul ke cerita tu? Tak pastilah, tak apa, jangan risau. Dan kau nak abang itu nanti dia tanya, apa hal dan update. Dia pula update. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu. Sebab kedua natijah neraka. Dan yang keenam, bila kamu dah benci, janganlah kamu mengulang perbuatan itu. Ghibah dan fitnah, dua-dua bahaya. Jangan ya. Kadang semayang. Tu sebab bila akhirat besok, bila Allah Ta'ala dengan ini diumumkan mahkamah mahsyar dibuka. Buka mahkamah mahsyar tu, beratus orang depan kita ni, semua nak nuntut hak. Kita pula macam ni, pahala banyak tadi ni. Banyak pahala. Ya Allah, dulu dia pernah cakap dan macam ni apa, ambil sikit. Ya Allah, dia pernah kutuk aku macam ni, ambil sikit. Ya Allah, waktu dekat bila pergi dekat pejabat kerajaan tu berurusan ni, Allah, dia kena kat kaunter tu, dia potong queue, ya Allah, akunya bagian ambil satu lagi. Tu ambil hak orang. Satu, sudah habis pahala. Beratur panjang ni, ya Allah. Ni dia orang beratur lagi pasal pahala aku dah habis dah, ya Allah. Sebabkan pahala kau dah habis, Allah tak ambil apa? Maka dosa orang tu pula kau ambil. Tu sebab jangan. Jangan tak berbaloi kan. Baik jangan. Nak pula yang kita kutuk tu kan, bukannya sikit-sikit dah. Tuan-tuan tengoklah orang ni. Hari ni dalam Facebook, media sosial, tengoklah. Tak kisahlah siapa, pemimpin, letak muka je, tak payah tulis apa-apa. Tengok kepala bapak semua keluar. Betul tak? Betul. Dia macam ni ayah, macam saya bergaduh dengan imam, contoh saya tak puas hati, dia ni tak apa bodoh tapi kalau contoh pagi raya saya jumpa imam, minta maaf banyak salah silap terkasar basuh, saya boleh jumpa dia. Tapi yang kita kutuk dalam TV tu, yang kita kutuk media sosial, kita tak boleh jumpa. Masa bila kau minta maaf dengan dia? Kadang-kadang bila tengok bahasa dia, orang Melayu Islam tu, itu bukan orang Islam dah, Melayu Islam tak macam tu bangkai dah, mengutuk maki hamun, la ilaha illallah. Bayangkan tu, macam nak tanya satu soalan, dia tanya, Nabi ajar tak macam tu? Nabi tak ajar. Bayangkanlah, tanggungjawab kita ni bercakap yang elok-elok. Bayangkan Saidina Abu Bakar makin tolan batu dalam mulut, nak mengelakkan mulut itu cakap benda tak elok. Sonyap. Lebih baik kamu diam. Kalau boleh cakap, nak cakap benda tak elok, baik diam. Sampai tolan batu, hari ni tak payah tolan batu dah, bagi handphone. Sonyap lah dah. Mengutuk orang, ya Allahu Akbar, tak cukup tanah, habis mau balun. Iyo. Kadang kat surau muka bangang je ni, muka. Tapi dalam media sosial dia, ambil lah segala apa semua kono. Hati-hatilah, kan? Sebab kalau tengok dalam Facebook saya ke apa semua, orang kalau budak-budak saya tu masuk, saya masuk gambar ceramah tu je, tak ada masuk benda lain dah. Masuk ke batu orang perempuan satu pergi perangai lah tu dalam media sosial, semua mana nak tunjuk kat orang.
Apa masalah? Sampai lelaki mah kena marah. Tak ada pun ambil gambar berdua gini. La ilaha illallah, kan? Ada yang mengadu kat saya tu macam tu. Jangan makan lu, jangan makan lu. Makanan, segala makanan tunjuk kat orang. Kan? Yang best tu, Nabi dah ajar, kalau kamu bawa makanan balik, bagi kat jiran kamu sedikit. Kalau kamu tak boleh bagi kat jiran kamu, sorokkan dari pandangan jiran kamu. Kan? Kalau kamu bagi anak kamu makan buah, jangan dia makan dekat luar rumah, takut anak jiran nampak, nanti anak jiran menangis, nakkan buah tu. Nabi dah ajar benda tu. Tiba-tiba lah kita public kan dekat dalam Facebook tu, tunjuk segala makanan tu. Aduh, kawan tu lepas mangsa banjir pula, berlumut rumah, berlumpur, nampak orang tu makan KFC. Alhamdulillah rezeki buat makan ayam ni kawan tu, tak lalu dah dek bau lumpur. Kek Langat, kek Seri Muda, Shah Alam. Ya. Tu dia, hati-hati ya. Marin dululah kita cuci gambar Kodak, marin Fuji dulu. Cuci je, adakah kita tampal kat papan kenyataan masjid biar satu kampung nampak? Tak ada. Simpan dalam album, family je tengok. Betul tak? Kadang-kadang bila kita tunjuk menyebab penyakit marah orang ni. Alhamdulillah ada gambar member saya seorang tu, dia renovate rumah ni, gambar share. Alhamdulillah rumah besar siap itu, rumah semedi. Alhamdulillah siap juga teratak buruk ke ini pelah kotak itu kan. Ke apa tujuan kau tu? Orang akan cakap apa? Yalah balagak menunjuk, kan jadi hal tu. Siapa salah? Lepas tu ayat kita yang selalu akaun aku, suka hati aku lah. Salah. Allah Ta'ala akan tanya. Nampak tak? Macam pergi kau ada kopi, marin kau ada kopi Cina kan, orang tua dulu kan gambar kau ada Cina kan, dia kopi. Tapi dekat cawan tu tulis Carlsberg. Memang cawan tu tak ada baik minum arak, tapi benda tu boleh datang fitnah tak? Boleh datang fitnah. Cakap dengan dia, tolong tukar gelas ni teh. Kena tukar air TO pula. Elok golap tu macam tu, minum golak-golak mabuk dah. Wahal tak kan? Iya, jadi fitnah tu sebab kau dah elak kan. Ya. Itu yang ketiga, tindak tanduk dan perangai. Dan yang keempatnya, kesempurnaan ibadah adalah niat. Niat mesti diperbetulkan. Inna a'malu bin niat. Satu amal pekerjaan bermula dengan niat. Itu sebab disebutkan, Nabi sebut, man kana hijratuhu ila dunya aw amaratin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang berhijrah kerana dunia atau kerana wanita yang dinikahinya, nescaya manfaat hijrahnya sesuai dengan apa yang dituju. Kan? Kadang-kadang dia senang ya. Hidup kita ni nak buat ibadah senangnya. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Saya, Tuan Imam dengan AJK, kita nak bantu ibu-ibu tunggal dekat seluruh Presin 16. Ibu tunggal dia, nak yatim pun tak nak tolong dia, ibu tunggal dia. Contoh lah, kita tubuh satu persatuan PLP, Pertubuhan Lelaki Prihatin, bagi bantuan. Tiba-tiba AJK seorang tu cakap, Imam Samsul Ubat, rumah yang last ni semua orang tak payah pergi, saya cover. Wah, pahal. Rupa-rupa ibu tunggal yang last tu bukan kaleng-kaleng, muka macam Luna Maya dengan Maya Karin sikit. Tu patut dia tak bagi kita pergi tekan. Jadi hal sebab cara tu tak diizinkan oleh Allah, dapat mendatangkan fitnah. Macam Robin Hood, dia nak tolong orang susah, benda baik kan. Katalah dia niat kerana Allah pun, contohlah dia niat kerana Allah, tapi cara dia mencuri pada orang kaya tu tak boleh. Dalam Islam cara pun nak kena betul. Jadi macam tu lah tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi makna kata hidup kita ni macam tu lah kan? Jadi niatkan kerana Allah, tak ada rugi dah, lillahi ta'ala kan. Kadang-kadang ada orang takut mana berkojo katanya, dia baru tahu kojo tu, pejabat itu, saham itu paling banyak sekali dia punya bisnes, main bisnes kat pejabat itu rupanya berkaitan dengan benda-benda yang haram. Berhentilah. Tapi macam mana susah nanti hidup. Jangan cakap macam tu kan. Sebenarnya rezeki yang halal ni kita kena yakin
Cari lain. Lagi murah rezeki kita, percayalah. Kan, disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 100, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ar muragaman katsira wa sa'a." Barang siapa buat sesuatu tu niat dia kerana Allah, fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia akan mendapati bumi Allah di tempat yang luas dan rezeki yang banyak. Apa kita takut? Kan? Tak ada hal tu. Macam saya datang hari ni kan. Subuh-subuh dah datang. Agak kira pun. Bayar berapa ke apa ke lantak lah. Kan? Baik macam mana? Kau bayar. Kau assalamualaikum, terima kasih ustaz. Macam mana? Baliklah. Tapi dah nunggu takkan tak ada bayar, takkan nak sound macam tu pula kan. Iya. Saya ada kuliah subuh tu bayar RM70. Ya okey datang, tak ada salah. Ilmu ni Allah Ta'ala bagi kita pinjam kat kita, share dengan orang. Tapi nak setuju tu janganlah dikurangkan ni cerita. Saja tuan. Iya. Saya pernah tak ni betul. Saya bukan apa, kadang-kadang saya togo grup-grup asatizah ni, kita togo juga. Jangan buat benda-benda yang Allah tak suka. Kalau tak harga ke orang ni apa pasal? Oh 5,800 tak boleh kurang ni. Ada kat Sarawak tu ada satu, dia kata, dia cakap dengan saya, Ustaz, masjid yang pertama boleh bayar 700, yang ni boleh bayar 1,500, ni bayar ni boleh bayar 500, yang satu surau ni boleh bayar 700. Jadi total dia macam ni. Lepas tu hotel kita bagi hotel Dormani. Ustaz okey ke? Dia kata. Okey dah tu. Hotel Dormani tu swimming pool tak ada Ustaz. Masa bila dia nak mandi kau sana jamah? Dia kata. Rupa-rupanya dia risau tu sebab pada dia harga tu, dia takut harga tu murah. Kenapa? Ada pencamah Semenanjung ni, satu ceramah minta 7,000. Hotel nak Pullman. Siap bagi tahu hotel mana. Saya kata apa kau tahu mana? Saya memang tak percaya mula-mula. Rupa-rupanya bila dah banyak masjid cerita kat saya tu saya pesan, ingat-ingatlah, bawa-bawa mengucap sikitlah yang berceramah ni. Kadang heran, 3,000 tak boleh kurang. Ayat tak boleh kurang tu. Yang seko tu lagi pula. Kan, kalau bawa suami dengan laki-laki dia kena bayar sekali. Apa hal tu? Kan? Ni bukan ceramah kat Malaysia ni, Zimbabwe ke mana tak tahulah mana. Ada macam tu, jangan macam tu. Adalah dia cakap apa? Kalau penyanyi boleh bayar mahal, kenapa penceramah tak boleh bayar mahal? Tanya sikit, sadar sikit, buat mengucap sikit. Yang penyanyi itu siapa penaja dia? Kau pernah dengar? Ceramah kuliah subuh Samsul Debat di surah Ar-Raudah, penaja dia Maybelline. Itu boleh lah kau cakap. Maxis saya taja sekali. Boleh lah. Parah. Saya pernah ceramah kat Johor mungkin. Pap kan, lepas tu sayang tonyo pap dia bagi envelope kat saya. Borek borek ni. Alhamdulillah Ustaz, rezeki cash tu. Masuk dah kereta, dia kata boleh berhenti kat bank tu sebab saya tak ramah bawa duit banyak ni. Sebab orang perempuan ni boleh bau. dia salam cium tangan tu bau belerang. Dia kata tapi duit, kata dia tahu dah. Singgah kat bank, saya pun masuk balik trap dalam mamai trap tengok. Zap maksimum. Rupa dalam ni banyak ni. 10,000 dah tu. Dalam ni lagi. Saya masuk 30,000 main-main. 30,000 ceramah 1 jam setengah, 30,000. Penceramah paling mahal dalam Malaysia. Berapa puluh orang tu. Saya masuk dalam kereta balik, 30,000 Driver saya cakap, bonus. Dia kata, baru jalan tak sampai 2 minit, telefon bunyi, "Assalamualaikum tuan, minta maaf tuan, salah sampul." Dia. Nah, wallahi ni cerita betul. Tak. Masa tu, saya boleh je cakap dengan dia. Saya sajalah kacau dia, ada ke saya dapat duit banyak tu? Ada ke macam ni? Sebab saya dah sign. Dia dah bagi kat saya. "Jangan tuan, habislah saya kena secharge nanti tuan, jangan tuan," kata. Lepas tu dia kata macam ni lah, kata. Dia kata, tuan tolak je duit di ceramah tu, tuan bagi je dekat saya balance dia. Jangan macam tu. Dari segi audit tak cantik. Aku pulang balik semua kat kau bayar balik berapa aku patut dapat. Okey Ustaz. Dapat lah tu, walaupun 5 minit, jadilah. Penceramah paling mahal di Malaysia 5 minit, jadilah. Iya, kata jangan nak jadi kayu dengan ceramah lah, tak salah kata kan. Tu kata kisah saya terus. Ni ya. Bukan apa, kadang ilmu ni Allah Taala bagi suruh kita sebarkan, kenapa kau nak menegokan tu? Kenapa? Heran. Saya ceramah dekat Benta, Kuala Lumpur ni. Benta sepadan Kuala Lumpur. Satu sekolah dia combine 10 sekolah motivasi UPSR sebelum PKP. 10 sekolah combine minta saya ceramah. Dia cakap dengan PA saya nak bayar 300. Terangkit koning tau mula-mula. Macam tu. 10 sekolah.
Saya pun cakap tak apalah. Saya kata saya tak ramai batal program. Tanyalah dia tu tak program-program lain lagi kat situ, nak baik sekali kan lah. Rupanya ada petang tu satu surau nak, malam tu satu masjid nak, akhir sekali kan. Jadi boleh saya pergi makan ikan patin steam tu dekat dulu lepis tu. Tak ada lah pergi satu tempat jauh kan. Rupa-rupa Allah tunjuk kat saya pergi dekat sekolah yang 10 sekolah tu combine motivasi PSR ni. Calon-calon PSR tu sekolah ni seorang calon ni. Sekolah ni 2 orang. SKM sekolah kekurangan murid. Budak dah tak ada. Jadi total 10 sekolah tu tak sampai pun 20 orang. Dan RM300 tu cikgu tu kongsi seorang sikit nak bayar saya. Bayangkan kalau saya tolak, kecewa macam mana? Itu saya okey lah kan. Iya tuan-tuan, Allah tak akan tunjuk kat saya. Jangan. Dalam hidup kita ni kojalah bahagia, jangan koja kaya. Sebab kalau koja kaya, nanti satu hari nanti kita akan sadar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Ada tuan-tuan penceramah-penceramah ni baik macam mana, saya togur kak kata, pahala korang macam tu mana, siap tiket flight, siap dengan ni 5,800, tak bersalah sekolah rendah minta tu. Kalau 5,000 kat surau ni boleh panggil berapa penceramah lagi, betul tak? Ya, tapi tak apalah tuan, pada yang mampu tu lain lah kan. Saya tak tolak tu. Orang kalau bagi 10,000 saya ambil kan, bagi RM50 pun datang, itulah sekali tak ada lah. Mak saya pernah sahun saya tu, kau dengan kau dah demand sekarang ni, mana ada mak? Mak ni marah tak tahan tu, tak ada mak, mana ada. Mak saya sahun ya kan. Jadi sebagai umat Islam ni ingatlah, hidup kita ni sementara. Hidup dalam dunia ni sementara, apatah lagi yang ada dalam dunia. Jadi sebagai umat Islam kita kena sadar tanggungjawab kita ni. Sadar tanggungjawab kita sebagai khalifah muka bumi Allah ni, beribadahlah banyak-banyak dan jagalah adab. Nabi kata 7 adab telah ditunjukkan oleh Rasulullah yang bersangkutan dengan pertama, mata dan apa yang dilihatnya, telinga dan apa yang didengarnya, lidah dan apa yang diucapkannya, perut dan sumber yang bagaimana dimasukkan ke dalamnya, tangan dan apa yang dilakukannya, kaki dan ke mana diarahkannya, kemaluan dan bagaimana dijagainya, hati dan dosa-dosa yang dilakukannya. Jadi sebagai penutup saya nak pesan ke semua. Yang pertama, Nabi dah pesan anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Tapi Nabi juga ajar, Nabi ajar apa? Nabi ajar orang yang paling kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nabi juga pesan tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah, banyak kalau bersedekah. Dan Nabi juga beritahu banyak kalau melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas, kerana dengan melihat di bawah kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Hidup ini adalah antara B dan D, birth and death, kelahiran dan kematian. Di tengah antara B dan D tu ada C, kita ada choice kehidupan yang macam mana yang kita nak jalankan. Jadi jagalah diri kita baik-baik. Perjalanan kita ni, mengisi perjalanan, doa banyak-banyak, mudah-mudahan sampai pada bulan Ramadan. Rugi kita kalau kita tak memanfaatkan bulan Rajab, Syaban dan Ramadan ni dengan amal ibadah. Jadi itu saja daripada saya. Ucapkan terima kasih banyak atas kesudian kan. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua kan. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak jolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Jadi itu saja, saya sedikit makluman. Kadang kalau tuan-tuan dan perempuan ada masa, singgahlah kat luar tu. Kat mana tu kata? Oh, kat tepi tu. Ada meja ajaib. Meja ajaib tu ada barang, bukan untuk diambil, untuk diboli. Akan main sawuk buat balik kan, kau dah cakap dulu. Yang pertamanya, atas permintaan ramai, kuih semprit air tangan omak saya. Kan yang kuih semprit kampung mak saya tokan satu-satu tu, heboh nak orang nak tu kan. Hari ni offer. Itu tak boleh nak post tu. Kalau post hancur. Orang Singapura tu dia nak juga kita post pakai sudu mungkin. Bodoh kan, habis memang dia jenis lembut, memang terontak sikit dia patah. Memang tu, memang hari ni offer 1.28 beli 2.50. Satu lagi susu kambing Al-Am.
Susu kambing campur kurma, campur madu yang diizinkan. Madu lobah. Susu kambing campur kurma, campur madu. Yang bagus yang pertama, dia tak ada bau sebab dia tak pakai kambing Putrajaya. Dia pakai kambing daripada Holland, Belanda. Dia baik untuk orang yang GERD, gastrik, pedih hulu hati. InsyaAllah minum pagi sekali cukup. InsyaAllah sampai petang kan perut okey. Cuma kalau minum hari pertama, hari kedua macam rasa nak buang-buang air, rasa macam nak demam, itu biasa. Teruskan minum, setiap hari minum, insyaAllah. Keduanya dia baik untuk orang sakit lutut, sakit tumit, pijak sakit, tangan kebas-kebas. Siapa yang semayang dekat kursi tu boleh amalkan. Imam Masjid Palung 12, 6 bulan semayang dekat kursi, alhamdulillah boleh semayang macam biasa. Kan? Kemudian dia baik untuk enzima, kata-kata kulit kan. Tapi jangan buat mandi pula, minum ya. Ambil mandi pula dia, betul tak elok kan, minum. Yang satu lagi dia baik untuk orang perempuan yang hormon merayau tu, kejap awal, kejap lambat, kejap tak mana perginya, boleh minum. Tapi mana dah tak ada tu tak salah cari. Tapi kalau minum datang dia balik joki ya. Untuk perempuan yang mengandung, pregnant elok. Sebab baby hari ni lahir 90% jaundice, demam kuning. Minum daripada awal. InsyaAllah untuk baby elok, untuk tu pun elok. Orang kencing manis boleh minum sebab dia tak manis. Kalau nak bagi anak-anak minum boleh campur Milo, boleh campur, tak ada masalah. Cuma anak-anak yang 2 tahun ke atas. Bawah 2 tahun jangan bagi minum sebab perut dia tak kuat lagi. Jangan bagi. Jadi hari ni offer 1.45 beli 2.90. Macam sama habis tak ya katakan. Tak adalah, beli 1.45 beli 2.80. Tak bawa duit tak apa. Ambil dulu, balik nanti transfer. Ya. Ditakdirkanlah sampai ke rumah kan hilang ingatan. Nak baik macam mana? Sabarlah tuan-tuan. Saya redha lah tuan-tuan. Itu saja daripada saya. Semua yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.